Kita bersama dengan sumbernya pagi ini berada di sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Awang Muhammad Abduh bin Haji Awang Damit, merupakan Ketua Tim Kreatif sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, gembira rasanya dapat bersama dengan Tuan Haji Awang Muhammad Abduh pagi ini ya. Dan bersama kita juga di Serina, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syahmi bin Halim Shah ya, merupakan pengurusi bersama Jawatan Kuasa Kecil Perbarisan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41. Assalamualaikum Tuan Syahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan juga ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan bersama kita berdua pagi ini. Sedikit sebanyak cuba untuk sneak peek lah berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan yang bakal sama-sama kita ni raikan dan juga sambut dan saksikan tanggal 23 Februari ini nanti ya. Hujung minggu ini ya. Tapi sebelum kita berbicara berkenaan dengan pengisian konsep dan penglibatan, ada penting juga untuk kita ni recap kembalilah. Kita ni cuba menelaah kembali kefahaman kita ni berkenaan dengan cintakan negara, hubbul watan, semangat patriotisme. Tadi tak ada tanyakan arah rakan-rakan kita ni di ketiga daerah. Rasanya tepat untuk kita ini mengajukan juga kepada individu yang cukup ikonik, yang cukup terkenal dengan acara-acara kenegaraan kita ni. Yang Mulia Tuan Haji Abduh. Kalau saya sendiri membahasakan Cikgu Haji pulangnya. Jadi kebiasaan. Baik, Tuan Haji, bercakap mengenai dengan Hari Kebangsaan selalu saja disinonimkan dengan patriotisme. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan cintakan negara, patriotisme itu sendiri? Terima kasih Wali dan Syarina. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setiap kali Hari Kebangsaan, setiap kali 23 Februari, kita ni akan melakukan beberapa perkara. Yang pertama, kita ni akan mengenang detik-detik bersejarah apabila pemasyuran kemerdekaan oleh Kebawah Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mazuddin Daulah di malam 31 Disember. Seterusnya lawangan takbir oleh almarhum Sultan Haji Ma'ali Saifuddin, dan juga pada waktu tersebut terbentuklah beberapa perkara. Yang pertama, bahawa pemasyuran bahawa negara Brunei ini adalah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, yang berdaulat, bersediakan pelajaran agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, petanda kata ni miaut kemerdekaan tepat pada malam tersebut, tengah malam tersebut. Kemudian pernyataan sistem kerajaan kata ni. Ya. Maka berlakulah satu era di mana negara kata ni tani sendiri mengaku tani sebuah negara merdeka dan berdaulat. Merdeka ada maksudnya tani mentadbir sendiri, berdaulat artinya tani punya sempadan kata ni sendiri. Ingat bahawa kata ni pernah dulu dicabar pelbagai cabaran-cabaran dari aspek sejarah, daripada sebuah empayar yang besar menjadi negara Ketani yang kecil mulik. Tapi alhamdulillah dengan adanya perjuangan-perjuangan patriot itu, maka Ketani berjaya mempertahankan kedudukan Ketani sekarang ini. Siapakah patriot-patriot tersebut? Sultan-sultan Brunei, pendekar-pendekar Ketani dahulu, termasuk rakyat dan penduduk yang sama-sama membina kekuatan Ketani ini. Asasnya ialah untuk mempertahankan negara. Jadi pada 23 Februari, Tani mau bahawa rakyat, penduduk, masyarakat, belia, pelajar, semua warga perkhidmatan awam, swasta, semua kata ni sama-sama bertamu, berganding bahu, menggembling tenaga kata ni untuk menyatakan pernyataan bahawa inilah negara kata ni. Ini bendera kata ni. Ini adalah sistem kerajaan kata ni. Ini adalah pemerintah kata ni, dan ini adalah negara, raja, bangsa, agama yang tetap akan dipertahankan. Very basic, paling simple, paling utama ialah tanya pada diri sendiri, adakah di rumah kata ni naik bendera? Paling asas tu. Karena tadi hormatkan negara kata ni. Yang kedua, asas lagi pada 22 Februari nanti, hari Sabtu besok malam, adakah kata ni ke masjid ramai-ramai sama-sama mendokkan negara kata ni? Ataupun dalam aspek yang lain kali adalah adakah kata ni turun sama-sama ke taman dan menyambut Hari Kebangsaan? Paling sedikit pun kalau anda berlaku, ada uzur banyak, anda berlaku ke taman, adakah kata ni di rumah bercerita sama anak-anak kata ni bahawa
merdeka ini adalah sesuatu bagi saya. Dalam satu buku Melayu Islam Beraja ada satu mungkin tahun 3 ada satu buku mengatakan bahwa tanyakan kepada nini-nini kamu, your grandfather-nya, apakah yang beliau lakukan pada malam kemerdekaan. Ulang balik, cerita kepada anak-anak, apa dia kemerdekaan. Kemerdekaan, patriotisme itu adalah rasa ketani untuk mempertahankan bangsa dan negara. Dan sebutan ulang tahun dari kebangsaan ini adalah cara ketani menterbiahkan rasa sayang cinta ketani. Ia disambut dengan pelbagai cara, ada perbarisan, ada persembahan-persembahan dan sebagainya hari tersebut. Iya, luar biasa sekali ya. Mukadimah kita pagi ini berkenaan dengan semangat patriotisme ya, dan juga mengenang sambutan Hari Kebangsaan ini ya. Ya. Jadi dalam hal ini, Nia hari ini malam tani berlaga cakap ni sebenarnya bukan apa semangat kan mengajukan soalan. Jadi kalau sudah tani faham sekurang-kurangnya apa yang dimaksudkan dengan cintakan negara daripada merujuk kepada penerangan yang mulia pengarah kebudayaan dan kesenian yang juga merupakan pengarah ataupun ketua tim kreatif sambutan Hari Kebangsaan tahun ini kan mau tahu Johnny Tuan Haji apa konsep sambutan yang akan tani laksanakan pada tahun ini pula melihat kepada selepas 4 dekad campur satu negara Brunei Darussalam merdeka. Alhamdulillah pernyataan apa yang kita mahu dalam sambutan-sambutan ini ia terhurai dalam tema sambutan. Tema sambutan bersatu mencapai cita negara. Negara mempunyai cita-cita by 2035 kita akan menjadi sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya. Ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan dan tahap kehidupan yang tinggi. Dan ke arah mencapai barang tersebut, tiga matlamat tersebut, tani bersatu padu cinta kepada raja dan negara, mengamalkan nilai-nilai agama Islam, percaya kepada nilai agama Islam dan berbaik-baik. Jadi itu adalah pernyataan dalam statement wawasan Brunei 2035. Banyak lagi hajat negara kita ni menjadi negara zikir salah satu bedanya. InsyaAllah menjadi sebuah negara baldatun thayyibun mubarakan muzaffar. Itu adalah cita visi negara, cita negara. Macam mana caranya? Bersatu padu. Macam mana bersatu padu? Ditarbiahkan melalui peranan tani masing-masing di peringkat individu, masyarakat dan peringkat negara. Di peringkat negara mungkin sudah dititahkan sudah alhamdulillah whole of nation approach, pendekatan senegara. Jadi kita ni harus nyatakan dengan sebenar-benarnya dan sambutan ulang tahun kebangsaan ini adalah salah satu kaedah tani melihat betulkah hendak kata ini whole of nation approach. Untuk capai satu matlamat melalui satu acara yang gilang gemilang, acara yang dapat menjadi pengalaman terbaik sebab berumur maka berumur. Payah tadi kan ikut Hari Kebangsaan ini. Benar. Apatah lagi dengan cabaran-cabaran kita ni yang pertama seperti keadaan yang panas, kemudian period pembelajaran dan sebagainya harus tani jaga juga loss of curriculum time dan juga isu-isu seperti kenderaan dan sebagainya itu tani sama-sama tangani melalui 1 jutaan kuasa yang dibuatkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Sukan, dosa tertinggi, dosa kerja dan insyaAllah pada hari tersebut nanti bukti bahawa kita ni bersatu mencapai cita negara itu akan tercapai atau contohnya dalam perkara yang lain dalam pembangunan. InsyaAllah tani akan tercapai. Dari tema. Yang kedua daripada konsep tahun ini juga tani melihat kepada satu acara yang akan dipanggil Perhimpunan Agung yang akan diadakan di Taman Haji Semura Muhammad Saifuddin pada 23 Februari. Jadi pada 23 Februari tersebut akan ada beberapa acara-acara harian seperti yang insyaAllah Kepala Mulia Pertugas Ibunda Sultan dan Yang Pertuan beserta kerabat diraja akan berangkat pada pukul 9 pagi, teruskan dengan kawalan kehormatan, teruskan dengan acara-acara perbarisan lalu pelbagai kumpulan, ada 3 kumpulan besar, kemudian ada 2-3 persembahan, dan ada bercentang dan ikrar dan sebagainya. Jadi itu adalah acara yang besar yang dilaksanakan khusus untuk meraihkan hari bersejarah kita ni yang perlu kita ni banggakan. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana penyertaan dalam penyertaan Hari Kebangsaan ini nanti akan mampu menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan para peserta ataupun mungkin khalayak ramai ataupun mungkin rakyat negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Ya bukan 23 bulan itu saja sebenarnya tu. Menanamkan ini ialah daripada persiapan. Tertubuhnya itu kasta tertinggi itu penuh dengan semangat. Pelbagai kementerian bertemu, pengurusi bersamanya ada 3 pengurusi bersama.
dan berbagai agensi dan kerajaan dan swasta dan universitas tertinggi, duta kerja yang pelbagai, semua sudah bersatu dengan semangat yang jitu untuk kata ni merayakan sambutan yang dapat dipikirkan diresapi semangatnya. Kemudian dalam pada tu usaha-usaha dalam ke arah 23 hari bulan tu ialah seperti latihan-latihan, persiapan-persiapan semangat. Saya ada contoh ulang ni. Macam mana bersemangatnya anak tu kemarin tutup lalunya. Saya kemarin berjalan di keliling keliling apa namanya? Taman melawat anak ni ada mah. Okey. Cigunya saya sayangkan cigunya. Saya takut cigu sakitnya. Cigu banyak usahanya. Makan gula-gula ni, hanya anak damit ni. Makan gula-gula ni. Sebelum saya makan ni. Sebab kemarin latihan bersepadu. Kemarin bersepadu. Jadi semangat itu dari damit sampai besar. Kementerian-kementerian dengan penuh semangatnya membuat latihan. Perbarisannya yang begitu. Allah kalau kita melihat nanti hari ini insya-Allah. Semua bersatu padu, sama-sama. Jadi semangat itu ditanamkan dari sana tu, dari latihan, dari persembahan, dari persediaan, daripada yang mengangkat air, yang menyediakan kapit, yang menyediakan rumput, yang memotong dan menyediakan segala macam persiapan. Semangatnya sudah ada insya-Allah. Benar sekali. Insya-Allah, luar biasa sekali. Baik, tadi Cikgu ada menyatakan, Tuan Haji dah menyatakan mengenai dengan pembarisan ataupun antara elemen utama yang akan menyemarakkan, memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan tahun-tahun tu. Kalau ada pembarisan itu lain rasanya, tetapi ada satu hal nanti akan kita sentuh juga mengenai dengan hal ini. Tapi untuk tahun ini berkenaan dengan pembarisan, kita akan juga bersama dengan pengurusi bersama Jawatan Kuasa Kecil Pembarisan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41, Tuan Syahmi. Jadi mungkin dapat bercerita apa persiapan utama yang telah pun dilakukan oleh pasukan-pasukan yang menyertai acara pembarisan tahunan ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Banyak sudah persiapan yang telah dijalankan oleh pasukan-pasukan ini yang terdiri daripada sektor kerajaan, sektor swasta, badan-badan yang berkaitan, syarikat berkaitan dengan kerajaan ini, sektor swasta, perdombukan kerajaan ini. Sebelum hari-hari raptai yang itu pun telah dijalankan secara individu secara pasukan itu sendiri yang telah diadakan sebelumnya berlangsung acara raptai-raptai ini. Dan alhamdulillah pasukan-pasukan ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi, berdisiplin dan juga mematuhi apa jua arahan semasa raptai yang lepas ini. Dan alhamdulillah diorang ini telah dapat menunjukkan satu keseragaman dalam pembarisan itu. Dan insya-Allah nanti dalam 23 ni masa hari kemuncak ni nanti semangat itu tak akan yang akan diterjemahkan nanti tu di semasa hari kemuncak itu. Dan insya-Allah dengan latihan-latihan yang berterusan yang telah pasukan ini jalankan, dapat kata ni melihat semangat itu. Kemarin pun sudah bersemangat daripada pasukan-pasukan ini, apatah lagi semasa pada hari kemuncak ini insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Berapa buah pasukan dan keseluruhan peserta pembarisan yang akan menyertai pembarisan tahun ini, Tuan Syahmi? Okey, secara kasarnya, secara anggarannya yang telah kami terima daripada penyertaan daripada pasukan-pasukan ini sebanyak 11,075 peserta akan menyertai pembarisan Hari Kebangsaan, pembarisan lalu nanti dan seperti yang dimaklumkan tadi akan dibagikan kepada 3 kumpulan, kumpulan A, B dan C, dengan jumlah keseluruhan pasukan adalah sebanyak 188 pasukan nanti yang akan menyertai pembarisan lalu. Dan daripada 188 pasukan ini dibahagikan lagi kepada kumpulan-kumpulan utama yang sebanyak 28 buah kumpulan dibagikan lagi, ada, dan lepas itu sub kumpulan yang mana nanti yang kumpulan itu seperti kebiasaannya terdiri daripada badan beruniform, badan-badan berkanun, pembawa bendera besar, daripada sektor kerajaan, kementerian dan juga kadet-kadet itulah pasukan uniform itu. Dan kumpulan B nanti sektor pendidikan terdiri daripada IPTA, IPTS, sekolah-sekolah, dan kumpulan C nanti pertubuhan-pertubuhan sukan, NGO, pertubuhan umum dan juga pasukan cemerlang yang akan nanti ikut serta, dan juga daripada puak-puak jati Brunei nanti insya-Allah yang akan menyertai juga nanti semasa hari kemuncak itu nanti. Insya-Allah ya. Wah, 11,075 orang peserta yang mengikuti acara perbarisan tersebut.
Yang belum lagi dicampur dengan para peserta yang akan membuat persembahan ya. Pasti jumlahnya akan banyak ya. Lebih berganda. Mungkin dalam hal ini dapat merumuskan dari segi jumlah secara kumulatif lah. Ada 3 jenis persembahan. Persembahan pertama, persembahan permata bangsa, tarian tradisional, murid-murid sekolah rendah, pendidikan swasta, 242 orang. Okay. Persembahan kedua ialah persembahan nyanyian lagu patriotik yang dibawakan oleh kumpulan HKPela, kumpulan para belia yang aktif dalam bidang penciptaan lagu. Itu penyanyi 6 orang dan diiringi oleh seramai 30 orang pelajar dari Pusat Bahagia. Orang keperluan khas. Keperluan khas ya. Okay. Orang kelainan upaya. Manakala persembahan tema nanti ada 4 acara dalam itu, ada 4 jenis persembahan disertai oleh seramai 6.400 orang. 6.400 orang. Ikrar katanya ada 42 orang ikrar dan takbir. Jadi jumlahnya nanti lebih kurang dalam 6.300-400 orang. 6.700 orang yang ada di taman sewaktu acara persembahan itu. Persembahan itu saja. So lebih kurang dalam di bawah 20,000. Di bawah 20,000 orang. Mungkin lebih besok tadi Dato'. Sebab yang berbaris ini menunjukkan semangatnya yang jitu. Benar. Kerana itu belum lagi orang dicampur dengan para pelajar yang sama-sama baris di sepanjang laluan, pemain hadrah. 2,000 hadrah, 300 orang, bendera dalam 2,000 orang. Saya lupa tadi orkestra 120 orang orkestra. Yang uniknya persembahan tahun ini semua secara live langsung. Terdiri pada pemain belia. Kami ada rhythm section dari Sirih Music, kemudian Sirih Music. Kami ada pemain Brunei Youth Symphony Orkestra. Tadi ada seragam Ketamsilan Raja Brunei, Polis Raja Brunei dan gabungan bomba dan penyelamat dalam satu orkestra. Kumpulan guling tangan sekolah-sekolah juga ada. Jadi choir 82 orang daripada 3 buah sekolah, 1 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah. Jadi lebih kurang menghampiri 7,000 peserta untuk acara persembahan. Saya tidak akan maklumkan detailnya. Kalau mau datang ke taman dan lihat sendiri persembahan pada tersebut, insyaAllah kami berusaha dengan penuh semangat untuk membuat persembahan yang terbaik. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa juga pada tersebut dan cuaca insyaAllah mengizinkan. Amin. InsyaAllah. Dan akan menyaksikan. Benar ya. Tapi saya rasa cukup penting untuk kita ni memberikan peringatan lah sebelum orang kita ni ada lebih kurang 10 minit ni Tuan Haji dan juga Tuan Syahmi. Peringatan-peringatan yang penting lah kita ni rasakan khusus kepada para peserta persembahan, peserta pembarisan. Apa hal-hal yang perlu mereka titik beratkanlah sebelum orang itu tu sebelum acara kemuncak itu berlangsung. Tuan Syahmi mungkin boleh berkongsi? Ya. Okey. Dari sudut aspek kesihatan. Kalau dari sudut pembarisan memastikan yang peserta ni mementingkan kesihatan sepanjang pembarisan dan juga ketahanan diri itu dan memastikan dengan jumlah yang besar dan juga keadaan cuaca ini dan menentukan ini diingatkan peserta itu untuk cukup rehat sebelum itu dan juga memastikan orang ini dalam keadaan sentiasa terhidrasiat memastikan orang ini tidak akan berlaku perkara yang dingin ini nanti dan juga langkah-langkah keselamatan juga semasa pembarisan itu bagi memastikan perjalanan pembarisan itu berjalan dengan lancar, selesa dan juga selamat dengan sebagai contoh pakaian kasut yang selesa, pakaian yang selesa juga semasa pembarisan lalu itu dan ini memastikan orang ini peserta-peserta ini akan berjalan dengan selesa juga, dapat juga fokus dengan semasa perjalanan itu yang tanpa ada gangguan yang dari luar itu. Difahamkan ada kemah-kemah paramedik didirikan. Ya. Mungkin boleh berkongsi sedikit mengenai perkara tersebut. Ya, untuk ada 2 stesen medik di sana. Yang kalau kata ni melihat di belakang bangunan BIB di Jalan Pemancar. Jadi kalau masuk ke taman di Pemancar sebelah kanan ada kemah didirikan oleh paramedik emas daripada Kementerian Kesihatan. Sebelah kiri kita ada Medical Reception Station MRS dari Angkatan Mesir dan Brunei yang perkhidmatannya tidak semestinya kepada tentera tapi terbuka untuk semua. Baik pihak jawatan kuasa kali beberapa strategi telah dilaksanakan dari segi kenderaan
ada shuttle, Betul. ada yang langsung, ada tempat meletakkan kenderaan. Cadangan kami kepada para peserta perbarisan dan persembahan, kalau boleh gunakan sistem berkongsi kereta. Carpooling. Dan jalan-jalan pun ada yang belum, ada yang masanya nanti akan ditutup, ada yang masih dapat dijalankan, jalan Kenggeh masih buka. Ada tempat-tempat yang diperuntukkan untuk perbarisan menunggu, tempat peruntukan untuk para pelajar perbarisan menunggu. Alhamdulillah jamuan-jamuan dan semua telah dilaksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Ya, para pelajar akan menikmati jamuan pagi, sarapan pagi di bangunan yayasan dan sekolah-sekolah yang tertentu, dewan-dewan yang tertentu. Benar. Kenderaan pun, urusan-urusan kenderaan semua alhamdulillah dilaksanakan, urusan-urusan di taman, hiasan-hiasan, dari segi keselamatan, insya-Allah ditentukan. Keperluan-keperluan lain seperti kemah tempat menunggu, insya-Allah ada. Arahan-arahan kepada semua ketua-ketua pasukan pun dilaksanakan. Tadi menggunakan teknologi. Tadi menggunakan grup WhatsApp masing-masing. Betul. Kalau ada perubahan-perubahan akan dimaklumkan. Sudah dimaklumkan di mana tempat mengambil bendera, mengambil label, di mana tempat menunggu, di mana tempat makan, tempat minum, tandas dan sebagainya semua telah dilaksanakan kerjasama juga dengan pemilik bunga dan Dewan Darsi Begawan. Benar. Untuk membuka tandas semua sekali. Dan perkara yang lain juga bahawa persediaan dari segi persembahan pun insya-Allah besok kami akan mengadakan satu sound check di taman. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Begitulah rincinya persiapan yang disediakan ya. Kadang-kadang kita ni hanya melihat final product saja, tetapi kita ingin tahu betapa perih dan jerihnya Nyora membuat persiapan dari sekecil-kecil perkara, apatah lagi sesuatu yang memang kita dipersembahkan ke hadapan Majlis Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang akan berangkat sama. Jadi barang ani bukan tahun ani, bukan setahun dua berlaku, tetapi sudah 41 tahun berlangsungnya. Soalan terakhir, mudah-mudahan tidak mengundang sensitiviti, secara ringkas melihat kepada acara sambutan pada tahun hadapan jatuhnya di bulan Ramadan. Kita ni rasanya beberapa hari kebelakangan tadi ada melihat beberapa pendapat orang awam yang kadang-kadang Indah dapat kita ni 100% tolak kebenarannya jatuh di bulan Ramadan. Mungkin ada imbauan-imbauan pada zaman ataupun pada tahun-tahun terdahulu bagaimana acara sambutan dilangsungkan. Terima kasih. Apabila tadi melihat persiapan yang rapi dan sudah berapa kali diadakan, ingatlah saya hajatnya ialah supaya kita ini sama-sama menilai, menanam semangat patriotisme. Dan semua warga, rakyat dan penduduk negara mau untuk menjaga sebagai menjadi seorang patriot, menjaga bangsa, negara, raja, agama dan watan kita ini. Benar. Ada yang berpingiran panjang, sedangkan kami di Jatuh Kuasa sudah berpikir bahawa ini adalah sambutan kita ini yang di Taman Perhimpunan Agung di Taman yang terakhir buat beberapa tahun akan datang, ya itu adalah fakta. Tetapi keputusan-keputusan untuk apa akan berlaku tahun hadapan itu tertakluk juga kepada mesyuarat Jatuh Kuasa yang akan berlangsung pada ujung tahun ini. Mengikut kesesuaian masa. Kesesuaian masa. Sebab keputusan belum ada. Tarikh memang Ramadan. Tetapi kalau ikut pengalaman kita ni dulu tahun 90-an dalam beberapa kali Ramadan ada yang ada sambutan, ada yang tidak ada sambutan, ada yang malam ada dan sebagainya lah. Macam-macam kaedah. Macam-macam kaedahnya akan ditetapkan oleh Jatuh Kuasa tertinggi dan Jatuh Kuasa kerja. Dan ditunggulah keputusan. Manakala bagi yang membaral tersebut untuk meluruskan saja bahawa sebutan Hari Kebangsaan Negara Darussalam tidak memberi laluan kepada Ramadan. Bahasanya salah tu. Anda boleh kata adalah salah. Hari Kebangsaan pula memberi laluan kepada kebangsaan. Ramadan akan tetap menjelma dan tadi haruslah menyambut Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur kita ni akan mendapat menikmati Ramadan dari Ramadan ke Ramadan akan datang. Dan penuh dengan bulan yang penuh rahmat dari Allah SWT. Manakala Hari Kebangsaan tetap akan disambut dan tetap akan menanamkan semangat cintakan rakyat, raja, negara, agama dan bangsa ini. Benar. Melalui berbagai cara. Melalui berbagai cara. Betul. Apapun kaedahnya. Mungkin diraikan dalam sudut keagamaan. Mungkin tadi belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Masing-masing dengan pendapat dan asumsi ya. Tetapi yang pasti 23 ni lah. 23 Februari akan tetap jatuh pada 23 Februari setiap tahun dan Ramadan akan tetap berlangsung pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tetap tani puasa. Tetap puasa. Baik, apapun terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Abduh bin Haji Wang Damit, pengarah kebudayaan dan kesenian selaku ketua tim kreatif sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41 tahun, dan juga terima kasih mengucapkan
kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Syahmi bin Halim Shah, Pegawai Sejarah Kanan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kecil Pembarusan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-41. Moga-moga sambutan pada tahun ini akan lebih besar impaknya kepada seluruh rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam, lebih-lebih lagi kepada mereka yang terlibat, sama ada acara persembahan, ikrar, pembarisan, jawatan kuasa kerja, sekecil-kecil jawatan kuasa kerja, kenangan manis akan cuba diwujudkan pada tahun ini. Ya. Betul ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan sekali lagi buat Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Abduh dan juga Yang Mulia Tuan Muhammad Syahmi ya. Jadi insya-Allah kita doakan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan. Kita percaya rapat dan juga latihan pun sudah dijalankan. Inilah akan sama-sama kita disaksikan pada upacara kemuncak Perhimpunan Agong Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan pada tanggal 23 Februari ini nanti bertempat di Taman Haji Syahmuda Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.